Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Seafood.com. Nama saya Imran Abdul Jabbar, pengasas Seafood.com. Hari ini saya nak kongsikan satu topik yang sering kali juga orang tanya kepada saya. Bagaimana nak menjadi seorang designer yang hebat. Ready? Kita mulakan. Bismillah. Okey, bagaimana nak menjadi seorang designer yang hebat? Satu topik yang menarik. Okey. Sama ada anda ni seorang yang dah memang bekerja sebagai designer ataupun students yang masih lagi menjalani kursus ataupun program dalam bidang art and design ataupun multimedia design atau apa sajalah ataupun seorang yang tak berada dalam bidang cumanya teringin ataupun berminat nak mencuba-cuba untuk menjadi seorang designer. Okey, sebelum kita proceed kepada topik ni secara mendalam, saya kongsi sikitlah pengalaman saya dalam bidang graphic design ni. Kerjaya saya bermula pada tahun 1998 dalam bidang multimedia graphic design lah. Pada awal kerjaya saya lebih kepada screen design, interactive design, laman web, animasi untuk web. Jadi ke arah itulah ya. Dari segi pendidikan, saya bukanlah seorang yang mempunyai sijil dalam bidang graphic design ataupun art and design. Saya belajar ni semua sendiri, orang kata self-taught cuma berdasarkan minat Daripada kecil memang saya suka melukis, saya sangat minat. Saya rajin membaca buku-buku seni. Kalau siapa yang ingat dulu kita ada CM Central Market Pasar Seni. Itu adalah tempat saya melepak dan belajar. Saya observe, tengok orang menghasilkan karya seni. Saya tengok teknik-teknik yang digunakan. Okay, jadi saya enjoy kerja-kerja begini dan saya sendiri rajin explore lah, melukis dan sebagainya. Tapi dari segi pendidikan, saya grad dalam bidang Mechanical Engineering daripada Virginia Tech USA pada tahun 1998. Okay, tak ada kena-mengena kan? Tapi disebabkan minat saya explore sendiri, saya mendapat peluang pada waktu yang kena pada masanya iaitu pada tahun 1996 macam tu, ketika internet sedang nak naik, nak booming apa semua. Jadi saya melompat masuk dan saya start belajar, especially dalam membangunkan laman web. Jadi saya sukalah. Saya suka hasilkan grafik untuk web. Minat saya berubah daripada engineering tu ke graphic design. Jadi saya betul-betul pulun habis-habis. Saya belajar sendiri, saya explore, saya jumpa orang, saya belajar, saya tengok dekat internet, saya beli buku, saya baca dan saya buat. Jadi sebab tu dah pada 1998 selepas saya grad, alhamdulillah saya pergi interview dan dapatlah kerja dalam bidang multimedia ataupun graphic design. Okey, berbalik pada topik kita. How to be a great designer. Bagaimana nak menjadi seorang designer yang hebat. Okey, saya mulakan topik ni dengan kita kupas dulu apakah sebenarnya definisi kerjaya seorang designer ataupun seorang pereka. Saya research di internet, saya dapat satu kupasan daripada Design Council Australia. Dia kupaskan definisi kerjaya pereka ataupun designer. Saya bacakan yang English je. A designer is a business professional who develops solution to commercial needs that require the balancing of technical, commercial, human and aesthetic requirements. A designer can be said to be both technician and artist. A designer plans things for manufacture or construction. The difference between a designer and a craft person or artist is that designer usually develop things that have requirements set by others and will ultimately be produced by others. Ada 3 poin utama yang didefinekan dekat sini Jadi saya kupas satu-satu. Jadi yang poin pertama tadi adalah kerjaya pereka ni ataupun kerjaya designer ni adalah satu kerjaya yang profesional. Okay, nanti kita define profesional Seorang yang menyediakan solution seorang yang menyediakan penyelesaian menurut kehendak komersial dengan mengambil kira
keseimbangan teknikal, komersial, kemanusiaan serta kehendak estetik. Okay, nampak Seorang designer ni dia kena come up dengan solution solution based on apa yang diminta ataupun apa yang telah ditetapkan dari segi teknikal, dari segi keperluan komersial, dari segi kemanusiaan. Okay? Kemanusiaan ni maksudnya morality, moral, boleh ke tak boleh, bagus ke tak bagus, diskriminasi ke tak diskriminasi, racism, serta juga kehendak estetik. Estetik ni bermaksud estetika, seni dia, visual dia, kecantikan dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mereka ni bukanlah 100% orang seni. Bukanlah 100% menghasilkan karya seni. Mereka haruslah memiliki kekuatan teknikal seiring dengan kekuatan seni. Jadi seorang mereka ni dia kena balance. Balance dari segi kemahiran teknikal dan juga dia punya kemahiran seni dia. Dia tak boleh kata bidang design ni adalah 100% seni. Jadi kalau orang yang menghasilkan karya seni itu sebenarnya bidang yang lebih tepat dia adalah seni halus tu ataupun fine art. Itu karya seni. Kenapa? Sebab yang poin yang seterusnya lah, yang ketiga ni. Mereka ni dia berbeza dengan artis disebabkan mereka ni menghasilkan sesuatu berdasarkan permintaan orang lain, berdasarkan kehendak yang telah diberikan kepadanya dan kemudiannya akan diproduce, yang akan diterbitkan oleh orang lain. Contohnya kalau macam saya diminta untuk buat brochure contohnya, kehendak, content, direction, keperluan pemasaran, itu semua datang daripada klien. Kita hanya menerima input-input tersebut dan kita bagi dia solution yang terbaik mengikut keperluan dia, keperluan jenama, keperluan marketing, keperluan bajet, dan kita designkan, kita hasilkan satu artwork, satu file dan kita akan hantar pada orang lain untuk dicetak, diproduce. Jadi itulah definisi asas definisi asas kerjaya mereka ataupun kerjaya designer. Kalau anda rasa ada nak tambah dan type tambahkan di komen, kita boleh bincang-bincang lagi, bagi input kepada orang lain. So kita nak pergi pada point yang seterusnya, iaitu how to be a great designer. Great ni besar sangat. Great ni biasanya designer ni dia akan grow dengan pengalaman. Dia dah bekerja, dah jumpa orang, dah bekerja dengan beberapa klien ataupun beberapa majikan, berpengalaman buat beberapa projek. Jadi dia akan grow dengan masa. Okay, cuma hari ni saya nak kongsi sikit lah beberapa poin yang saya rasa macam mungkin bagus untuk di-adapt, mungkin bagus untuk diteliti. Pada dasarnya apakah core ataupun asas yang diperlukan untuk menjadi titik tolak supaya anda menjadi seorang designer yang baik ataupun yang hebat. Okay? Poin yang pertama, designer kena tahu principles, kena tahu prinsip. Prinsip apa? Prinsip yang pertama adalah prinsip dari segi visual lah. Prinsip dah kebentuk, elemen-elemen dah kebentuk, prinsip-prinsip visual yang lain. Kalau tahu dia punya teori-teori dalam bidang design ni apa. Benda ni semua boleh didapati dengan membaca. Baca di buku ataupun zaman sekarang ni mudah. Kita ada internet, bermacam-macam sumber ada di internet. Cari dan baca. Contoh kalau kita nak buat design untuk marketing, dia ada prinsip dia. Kalau kita nak buat design untuk poster, ada dia punya kaedah dia. Kalau kita nak buat design untuk buku, layout, banyak orang tanya macam mana nak buat layout buku, margin ni ada berapa. Ada dia punya prinsip-prinsip dia. In fact, tentang prinsip warna pun ada dia punya teori warna dia. Jadi benda ni kena ada ilmu dia. Bukan main sebarang. Kita buka software dan kita belasah apa sahaja dalam software tu untuk hasilkan design tanpa mengetahui dia punya intipati dan kekuatan apa yang kita buat. Jadi bila kita tak tahu teori, susah untuk kita terangkan kepada orang lain, ataupun especially macam mana kita nak present dekat kita punya klien, kenapa kita buat design kita begini dan kenapa design kita sepatutnya works untuk klien kita. So tahu teori. Poin yang kedua adalah kita tak boleh pretend ataupun tak boleh berpura-pura untuk tahu semua benda, especially tahu semua benda dalam bidang kita. Memang akan ada orang yang kata kita sebagai pekerja dalam bidang design ataupun graphic designer,
kita adalah pakar dalam bidang kita. Yes, betul. Kita pakar. Tapi pastikan kita betul-betul pakar. Cek balik poin yang pertama tadi. Adakah kita dah tahu semua prinsip-prinsip ni dengan fasih? Itu nak kena cek. Poin yang kedua ni saya maksudkan adalah kita kena tahu bukan sahaja bidang kita. Saya sarankan supaya kita ambil tahu juga bidang-bidang lain. Supaya mudah untuk kita berkomunikasi dengan bos kita, berkomunikasi dengan klien kita. Contohnya kalau kita ni bekerja sebagai graphic designer di satu company yang core dia bukan design, tapi core dia mungkin katalah produk kecantikan. Jadi kita nak kena tahu tentang marketing, pemasaran, branding, packaging, bagaimana proses prosedur satu company yang mengeluarkan produk kecantikan, supaya bila kita bercakap dengan bos kita ataupun staff-staff kita yang lain, kita tidak ketinggalan dan senang untuk mereka memberi input kepada kita dan kita boleh membalas balik feedback kepada apa yang dibincangkan. Begitu juga dengan klien. Mesti kita jumpa klien yang dalam bidang lain, bidang perikanan contohnya, dia datang dengan kita minta kita nak buat branding ke, nak buat packaging dan sebagainya. Jadi ambil tahu sikit mungkin kita tak pernah tahu, tapi sekarang kita ada informasi-informasi di hujung jari. Buat sedikit research, baca apa keperluan bidang-bidang yang sebegini, apa aktiviti yang mereka lakukan. Kita tak boleh macam kata apa, berpura-pura ataupun nak angkat diri bahawa kita tahu semua. Okey, jangan kita ambil satu perumpamaan lah kalau macam orang selalu kata tu, kalau kita nak isi ilmu dalam diri kita, umpama gelas kita tak boleh gelas tu sentiasa penuh. Kena kosongkan sikit supaya ilmu lain boleh masuk. Kita kosongkan diri kita supaya ilmu lain boleh masuk, insya-Allah. Okay, poin yang ketiga. Karakteristik yang perlu ada kepada seorang designer yang hebat adalah sikap ataupun sifat selalu ingin menyelesaikan masalah. Kerjaya designer ni, tugasan-tugasan yang diterima secara rutin ni sebenarnya adalah kita ni dicampakkan masalah. Kita ni dicampakkan masalah untuk diselesaikan. Apa juga requirement yang datang dari klien, daripada bos, itu semua adalah senarai problem, senarai masalah yang diberikan kepada kita untuk diselesaikan. Supaya kita bagi dia satu solution. Okay bos, ini adalah saya punya design, bagaimana nak menjayakan kempen ataupun promosi ni contohnya. Jadi in order untuk menyelesaikan masalah, kita kena latih diri kita untuk menjadi seorang yang kreatif. Jadi sebenarnya kreativiti ni bukanlah hanya kreativiti dari segi melukis ataupun menghasilkan desain. Itu kreativiti visual. Dalam bidang pengurusan masalah memerlukan kreativiti. Jadi kreativiti ni perlu diterapkan, perlu dilatih. In order untuk kita menjadi seorang yang kreatif, kita kena sentiasa berlatih, kena sentiasa buat training, sentiasa eksperimen. Okay? Untuk menyelesaikan masalah ni, kita kena memahami senarai masalah. Kita kena ada juga kemahiran untuk bertanya semula, mendapatkan penerangan yang lebih lanjut. Kita juga kena sentiasa mencari solusi-solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataupun untuk menyediakan satu output yang lebih baik daripada yang kita pernah buat sebelum ini. Bukan sahaja daripada segi design, tetapi juga dari segi teknikal. Maksudnya, kalau 10 tahun lepas kita buat kerja menggunakan software ataupun komputer begini, teknologi yang begini, masalah yang sama dulu kita selesaikan dalam masa sebulan. Okay, tapi selepas 10 tahun, dengan teknologi yang dah berubah, komputer yang dah berubah, pengalaman kita yang dah bertambah, wajar tak kita selesaikan masalah yang sama dalam tempoh sebulan itu juga? Sepatutnya tak kan? Sepatutnya kita boleh selesaikan dengan lebih cepat. Ini maksudnya kita telah tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Jadi kena ada sikap tu. Sikap iaitu bagaimana hendak mencari satu solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran rutin dalam kerja kita sebagai designer. Poin yang keempat.
Untuk menjadi seorang designer yang hebat, kita mesti pandai ataupun mampu untuk membayangkan idea. Ataupun dalam English dia disebut visualizes idea, memvisualkan idea. Idea ni biasa datang daripada input-input klien yang biasanya ditulis ataupun disebut, dibincangkan. Dia tak datang dengan gambaran, jaranglah klien datang dengan gambaran ataupun visual. Jadi mereka ni bergantung kepada kita untuk memvisualkan idea tersebut. Jadi seorang designer tak perlu sampai pandai menghasilkan ilustrasi yang hebat macam orang-orang yang memang dia pandai melukis, memang detail lukisannya, tak perlu sampai situlah. Kalau pandai, alhamdulillah, itu advantage. Tapi kalau kita boleh dapat memvisualkan idea tu, ambil pen dan kita lakarkan idea, itu pun dah memadai. Ini selalu orang tanya, designer perlu pandai lukis ke? Sebenarnya jawapan dia adalah tak perlu, tapi kalau pandai melukis itu adalah advantage yang baik lah. Tapi maksud saya tadi adalah lakaran. Lakaran kita boleh visualizekan. Layout dia kat sini nak letak apa, gambaran objek, subjek nak letak apa, lakarkan layout tu. Itu pun dah memadai. Jadi tak boleh kalau seorang designer dia tak mampu nak visualize idea. Diberikan point tapi tak boleh nak visualizekan. Bila berjumpa dengan klien, nak present dekat klien, tak boleh nak visualizekan idea. Jadi yang ni juga satu point untuk seorang designer menjadi lebih baik lagi. Okey, poin yang kelima. Eksperimen, eksperimen secara banyak, buatlah eksperimen hari-hari. Ini saya cerita pengalaman saya lah. Saya dulu bukan bidang graphic design. Bila saya start bekerja, saya berkumpul dengan designer-designer yang lain yang belajar daripada universiti, college. Mereka ni dilatih hari-hari oleh lecturer untuk bekerja dalam proses kerja yang betul secara formal. Jadi saya ni belajar sendiri. Jadi bila saya bergaul dengan diorang, saya tengok cara diorang kerja, saya rasa macam okay, aku tak cukup ni. Aku punya skill ni tak mencapai skill diorang. Jadi apa saya buat adalah hari-hari saya akan balik lambat dan saya akan eksperimen. Saya akan tengok design orang, saya akan buat. Saya akan combine idea ni dengan idea ni, saya akan buat eksperimen. Lama-lama saya akan cuba hasilkan idea saya sendiri. Saya eksperimen pula teknik Photoshop, teknik Illustrator, teknik laman web, teknik scripting dan sebagainya. Bila kita rajin bereksperimen, kita akan jumpa satu jawapan, kita akan jumpa satu proses yang kita lalui sendiri, dan mungkin juga proses itu adalah resepi kita sendiri. Yang mana bila datang nanti tugasan-tugasan kepada kita dah tahu, kita dah pernah buat. Jadi eksperimen. Jadi eksperimen ni juga adalah satu proses untuk melatih kreativiti. Jadi siapa yang selalu kata saya tak kreatif, maka kreatif ini perlu dilatih. Salah satu cara dia adalah dengan bereksperimentasi. Okey? Jadi gunakan masa yang ada, masa yang lapang tu, kalau tak ada kerja apa, buat eksperimen. Create lah mock-up project ke, kita buat satu eksperimen untuk mengupgradekan kemahiran diri kita sebagai designer. Okey, poin yang keenam, seorang designer yang hebat haruslah pandai berkomunikasi ataupun haruslah boleh berkomunikasi dengan baik. Tahu tak, graphic design ni adalah satu cabang yang berada di bawah bidang yang besar, iaitu visual communication ataupun komunikasi secara visual. Ini adalah kepakaran kita, iaitu menghasilkan sesuatu karya grafik untuk menyampaikan mesej kepada orang lain ataupun kepada tontonan umum secara visual. Itu kita punya kepakaran lah. Tetapi maksudnya kat sini adalah kita sendiri kena latih untuk pandai berkomunikasi. Sebab bila kita bekerja, kita tak kerja seorang-seorang, kita kerja dengan staff lain, kita bekerja dengan department lain, kita bekerja untuk bos kita, kita juga mungkin kena jumpa klien. Jadi bila kita buat design dah cantik, tetapi apabila kita tak pandai berkomunikasi, nanti mungkin kita punya presentation akan jadi lemah, idea kita tidak difahami, idea kita mengelirukan, kata-kata kita mengelirukan, maka idea kita akan gagal. Ini adalah satu tips yang mungkin anda boleh ambil yang selalu juga saya kongsikan, iaitu ambillah kemahiran yang ada pada orang sales ataupun orang promoter. Kalau zaman dulu kata yang jual ubat tu tak ada apa pun, tapi dia mampu buat sale dengan kata-kata dia tu.
ini juga adalah satu benda yang saya rasa macam bagus juga untuk kita belajar, iaitu selling your work, menjual hasil kerja anda. Kita mungkin buat kerja yang simple, tak perlu terlalu complicated, tapi dengan ekstra penambahan kita pandai menjual hasil kerja kita, mungkin akan memudahkan kita punya proses kerja. Poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh ni rasanya ramai yang selalu jumpa lah kot, kalau biasanya ada dekat iklan-iklan jawatan kosong grafik designer, iaitu tahan maki. Apa maksud tahan maki? Ataupun dalam English dia panggil thick skin, mesti mempunyai thick skin, kulit yang tebal, muka tebal. Bukanlah kata muka tebal ni tak malu ataupun tahan maki ni adalah seorang yang kena duduk, kena maki pun buat tak tahu je, bukan. Maksudnya kat sini adalah dalam bidang kerja kita ni, kita akan berjumpa dengan ramai orang, ramai orang, pelbagai ragam, pelbagai jenis klien, staff, bos dan sebagainya. Jadi setiap kerja yang kita buat biasanya akan melalui proses presentation, mendapatkan feedback ataupun mendapatkan review. Jadi biasanya dalam sesi ini sentiasalah kita dicampak-campakkan dengan komen-komen, dikritik, mungkin ada yang kena marah. Jadi tak boleh sentap lah, tak boleh selalu sentap. Kalau nak sentap pun kena dalam keadaan yang profesional, kena dalam keadaan yang tahu bagaimana nak respon. Kritik tu biasa, respon tu biasa, review tu lah biasa. Cuma bagaimana cara kita nak menerima dan juga mempertahankan hasil kerja kita ataupun membuat ulasan kembali. Jadi satu tips saya tambahan kepada tahan maki ni tadi adalah bukanlah kita kena sentiasa mempertahankan hasil kerja kita ni, sebab ada juga teori ataupun mazhab yang selalu mazhab pengajaran dah jadi stereotip kepada designer adalah kita mesti defend kita punya hasil kerja. Klien tak betul, klien tak tahu, kita je yang tahu, kita kena defend. Bukan, kita buat kerja untuk orang. Kita buat kerja untuk orang, kita buat kerja untuk klien. Klien bayar. Jadi kita kena sediakan satu solusi yang baik untuk mereka. Jadi saya rasa skill interaction ataupun skill kita berkomunikasi dengan klien juga perlu diterapkan supaya kita punya proses kerja tu jadi senang dan tenang, aman gitu kan. Jadi maksudnya bila klien bagi kita respon, walaupun dalam keadaan yang marah ataupun tak berpuas hati, kita rasa kita dah spend masa sangat banyak untuk projek ni, bila kita present senang-senang je dia orang komen, terus sentap. Tak boleh gitu. Klien ada hak untuk komen, kita pula kena menerima komen tersebut. Dan kalau kita nak membalas pun, kita harus membalas dengan bersopan, profesional. Kalau kita rasa kita betul, terangkan kenapa kita betul. Lebih baik tadi berbalik kepada poin yang pertama dan juga poin yang kedua, iaitu kita faham tentang teori, kita faham tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi apabila kita present dengan fakta, ataupun bila kita pertahankan design kita pertahankan dengan fakta. Kenapa kita buat design kita warna dia begini, kenapa layout kita begini, berdasarkan teori-teori berikut. Kenapa apa yang dikomen tadi mungkin tak works untuk kita punya design. Jadi bila kita present dengan fakta bukan dengan emosi, maka kita punya relationship tu menjadi lebih profesional lagi, bukannya satu relationship yang beremosi. Saya selalu sarankan macam ni jugalah. Kadang-kadang bila kita present dan kita dapat feedback yang kita tak pernah fikir pun yang klien akan respon macam tu. Mungkin kita terkelu, mungkin kita terkedu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita absorb input dia dan kita bagi tahu klien kita cakap, terima kasih kerana respon tu, saya tak pernah terfikir pula bahagian tu. Boleh tak bagi saya masa beberapa hari, saya akan revise balik design saya dan saya akan present semula. Jadi saya rasa itu lebih profesional daripada kita melenting tak pasal-pasal dan kita jadi satu designer yang dipandang tak baik lah. Mungkin klien tak nak berurusan dengan kita di masa akan datang. Jadi itulah 7 poin yang saya sempat kongsikan untuk hari ini. Nice. 7 poin yang saya sempat kongsikan kali ini, semoga menjadi manfaat untuk anda, menjadi titik tolak kepada anda untuk menjadi seorang designer yang hebat. Jadi saya mengharapkan dengan perkongsian ni anda mendapat manfaat. Teruskan berkarya. Kalau yang berminat tu, teruskan belajar. Jadi hidup kita ni tak pernah habis daripada belajar. Teruskan belajar. Kalau rasakan topik ni menarik dan bermanfaat, kongsikan kepada yang lain. Jangan lupa subscribe channel Sifu.com dan juga follow semua platform
seafood.com yang lain di Facebook, di Instagram, di uni.seafood.com. Kita jumpa lagi di topik yang akan datang. Alhamdulillah.